membayar kedua syarikat ini dengan IRR 17%. Tetapi mereka hendak mengadakan sekurang-kurangnya 10 juta saman setahun untuk mendapat IRR ini. Bukan ini bercanggah dengan dasar kementerian untuk mengkurangkan kesalahan, kerana untuk mereka mendapat keuntungan ini hendak menggalakkan sekurang-kurangnya keluar 10 juta saman setahun. Yang berhormat, saya nak nyatakan di sini bahawa apa yang berhormat bimbangkan tadi itu sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, bahawa there is a decay rate in this, dan inilah risiko yang akan diambil oleh syarikat ini. Jadi apabila dia berlaku decay rate, maka syarikat ini akan menanggung kerugian dia sendiri. Kita tidak akan bertanggungjawab. Kerana yang kita mahukan di sini ialah apabila kita memberikan mereka kerja untuk melaksanakan outsource job ni, tanggungjawab mereka ialah untuk mengambil gambar sahaja. Menyediakan sistem untuk mengambil gambar yang menggunakan teknologi yang terkini dan juga teknologi tinggi lah, yang sudah pun dicuba di kebanyakan negara. Sebenarnya penggunaan AES ini sudah 80 lebih negara pun sudah ada guna AES, dan yang berhormat Padang Besar pun dia kata dia nak pakai dia punya handphone handphone sendiri. Tapi sebenarnya ada isu berkaitan dengan perundangan Walaupun perkara ini sebenarnya kita memang mengalu-ngalukan sebab ianya mudah, tetapi ianya memerlukan juga ada juga mempunyai banyak kekangan-kekangan yang sebenarnya sukar untuk dilaksanakan, kerana apabila kita bawa kes itu ke mahkamah, maka ianya terbuka untuk dicabar, dan apabila ianya terbuka untuk dicabar, maka banyak isu yang akan timbul. Mungkin peguam-peguam yang ada di Dewan ini mereka tahu bahawa apabila sesuatu peralatan yang digunakan untuk maksud enforcement ataupun apa juga bagi maksud menghukum seseorang, haruslah satu sistem yang mempunyai authority, yang dilaksanakan oleh sesuatu authority, dan ianya haruslah juga di-calibrate. Ini salah satu daripada syarat. Apabila sesuatu sistem ataupun alat itu tidak di-calibrate contohnya, ini juga boleh menyebabkan kes itu tidak akan diguna pakai di dalam mahkamah. Jadi saya fikir walaupun cadangan Padang Besar itu dia sudah balik-balik bagi tahu dengan saya pun sudah bawa kepada kementerian, tetapi dah bawa lah. Kita dah bawa pun dalam postcap, tapi ianya bukanlah begitu mudah untuk dilaksanakan, kerana ianya adalah merupakan satu sistem yang bukanlah mudah. Kita kena ada, sebab itu kita ada polis, sebab kita nak ada authority, ataupun sebagai ganti polis kita kena ada kamera yang ada authority juga, macam AES ni, atau ganti kepada JPJ, untuk supaya kita dapat menggunakannya, supaya apabila kita bawa ke mahkamah dengan perundangan tertentu, maka ianya boleh digunakan sebagai sedikit. Saya sokong Padang Besar. Saya maksudnya, saya faham apa yang dimaksud oleh Padang Besar. Kalau kita perlukan satu peralatan yang berautoriti, tidak bermaksud kita bagi syarat atau pindah undang-undang supaya polis hanya boleh serah gambar yang diambil oleh Canon saja. Sekarang seolah-olah sistem ini macam tu. Apa yang dimaksudkan oleh Padang Besar ialah teknologi bergerak dengan cepat. Banyak lagi syarikat yang boleh pada masa yang akan datang boleh supply teknologi yang agak kompetitif. Dan sekarang ni kita sudah fix macam untuk ini.
dia akan menjadi macam banyak masalah sebab syarikat itu mempunyai monopoli dan mereka boleh lakukan apa saja. Dan kita tidak semestinya mendatangkan kebaikan untuk orang awam. Yang berhormat, Batu sebenarnya hanya ingin mewujudkan persepsi. Saya fikir ini bukan maksudnya. Seperti mana yang saya katakan tadi, apabila kita menguatkuasakan satu undang-undang, apalagi menggunakan peralatan-peralatan tertentu, ianya haruslah mempunyai, ianya harus certified by the certain authority untuk membolehkan ianya dapat diterima di mahkamah. Macam seperti juga kalau kita kesalahan kelebihan berat ataupun membawa lebihan muatan bagi lori-lori, mereka juga harus ditimbang dan peralatan itu juga harus dikalibrate untuk membolehkan dia sebagai satu bukti yang kuat. Dan kalau sekiranya ada bukti mengatakan bahawa peralatan itu tidak dikalibrate, maka ianya juga boleh dibuang kes. Menteri, Ya. sedikit yang Ya. berhormat Menteri. Menteri. Itu adalah risiko kepada syarikat itu sendiri dan kita tidak akan menanggung apa-apa risiko daripada perkara tersebut. Cuma yang saya ingin nyatakan di sini, Yang Berhormat Labuan ada bangkit berkaitan dengan pemandu Singapura yang tidak mematuhi peraturan undang-undang lalu lintas di Malaysia. Untuk makluman Yang Berhormat Labuan, memang kerajaan amat menyedari perkara ini dan permasalahan ini, khususnya dari segi melaksanakan tindakan penguatkuasaan terhadap mereka yang melanggar peraturan lalu lintas di Malaysia. Atas pertimbangan ini, kerajaan akan membangunkan sistem apa yang dipanggil Automated Vehicle Screening System ataupun AVSS melalui pelaksanaan AES ini juga. Jadi kalau kita laksanakan AES, kita juga akan laksanakan sistem yang dipanggil AVSS. Sistem AVSS ini akan membolehkan mereka-mereka, khususnya kalau kita tengok memang apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat betul. Pemandu-pemandu Singapura ini apabila di negara dia, kalau saya pergi Singapura sendiri, almost every corner ada kamera. Semua boleh katakan berapa meter, berapa kilometer ada kamera. Dan mereka memang patuh. Dan kita sendiri rakyat Malaysia pun apabila sampai sana kita patuh. 70, 80 kilometer, 100 pun 100. Tetapi apabila mereka datang ke Malaysia, mereka tahu tidak ada, ini adalah naluri manusia. Sebab itu kita memang ada teori-teori psikologi yang mengatakan bahawa apabila seseorang itu tidak dipantau, dia akan melakukan sesuatu yang lain daripada yang sewajarnya. Tetapi kalau dia dipantau, maka ianya akan lebih prihatin. Sebab itu kita perlu ada mata. Mata kamera ni adalah sebagai satu mata bagi pihak penguatkuasa kita. Sebab dia boleh Menteri, saya ada tanya tadi, kamera ni adakah dianggap sebagai harta awam? Itu saya jawab kemudian Yang Berhormat. Kerana kalau tidak terikat dengan perundangan. Saya minta nanti pegawai undang-undang saya akan jawab nanti. Saya tidak pasti, minta maaf Yang Berhormat. Saya tak boleh ni off the cuff. Jadi saya katakan di sini bahawa AES ini kebaikan dia kerana dia boleh all weather. Kalau hujan pun kita boleh buat penguatkuasaan. Kalau malam pun dia masih boleh lagi membuat penguatkuasaan. Ini kebaikan dia. Kalau manual yang kita ada sekarang, penguatkuasa kita JPJ baru 4,000 orang seluruh negara. PDRM mungkin tak sampai 20,000. Itu pun kalau ada. Sepatutnya PDRM ni kalau dah kurang penguatkuasaan, kalau dah ini mereka boleh deploy untuk kerja-kerja yang lain. Polis ni. Saya minta nak tanya. Yang ada sekarang yang dipasang di jalan-jalan itu adakah dia sama dengan AES? Yang mana? Yang ada sekarang kamera? Kamera polis tu tidak sama. Tak sama. Tak sama. Itu apa beza yang kita menggunakan, itu saya tidak pasti tentang polis. Kenapa itu jalan dia trafik untuk tangkap kelajuan adalah kuasa polis. Kita polis
JPJ dan Warden Traffic menggunakan Kenapa akta tidak kamera pengangkutan yang jalan. sama digunakan oleh semua penguatkuasa? Sekarang sudah ada. Ya, tetapi memanglah kita sedang dalam proses untuk menyelaraskan tentang soal ini, kerana memang pada sebelum ini pun didapati banyak rungutan-rungutan tentang pelaksanaan sistem ini, dan oleh sebab itu kerajaan memikirkan ini bukan keputusan Kementerian Pengangkutan semata-mata, ini adalah keputusan kerajaan. Apabila kerajaan itu telah mengambil kira semua pandangan semua pihak, kementerian-kementerian lain, dan kita juga dalam proses untuk melaksanakan AES ini sebenarnya kita berunding dengan jabatan-jabatan lain termasuklah PDRM, kerana mereka juga adalah agensi penguatkuasa dan kita akan menyelaraskan dengan mereka tentang soal ini. Sebab itu sebenarnya saya katakan tadi keberkesanannya sistem ini ialah kerana dia boleh bekerja malam, siang boleh kerja 24 hours. Satu lagi, dia tidak tertakluk dengan keadaan cuaca. Dan ketiga lagi yang penting di sini ialah rasuah. Ialah banyak rungutan. Mungkin ada juga yang betul, tuduhan-tuduhan, ada rasuah di dalam pelaksanaan trafik, kita tidak tahu. Tetapi apabila sistem ini dipakai, kita akan dapat mengurangkan benda ini. Sebab itu ahli yang berhormat, ini juga adalah sebahagian daripada NKRA jenayah. Yang kita nak capai ialah apabila human contact itu kurang, ianya akan dapat membantu kita untuk melaksanakan dengan lebih cekap, dengan harapan apabila kita dapat menyalurkan saman-saman ini dengan lebih efisien dan dengan bukti-bukti yang memang sahih dan rakyat dapat memberikan respon. Yang kita mahu capai ialah untuk meningkatkan perception of being caught. Ini yang kita mahu, perception of being caught, ataupun persepsi keberangkiran ditangkap yang boleh meningkatkan disiplin di kalangan pemandu-pemandu. Berarti kita boleh tingkatkan 80-90%, ini berarti kita akan berjaya dan kita akan dapat mengurangkan mereka-mereka yang suka memandu laju. Sedikit yang berhormat. Bagi kenderaan-kenderaan asing ini memang telah pun mengambil kira semua isu-isu yang berbangkit, dan kita akan pastikan bahawa sebelum mereka keluar daripada negara ini, mereka akan membayar saman dan kita akan buktikan kepada mereka, dan ada mekanisme-mekanisme yang telah pun dirangka, dan kita akan mengambil kira semua aspek-aspek perundangan untuk melaksanakan perkara ini supaya ianya benar-benar berkesan, dan kita berharap ianya akan dapat menyelesaikan masalah yang telah yang berhormat bangkitkan. Penjelasan. Yang berhormat Rembau ada Menteri, bangkit, adakah sedikit tentang perkara yang sama. Ialah macam mana kita tahu syarikat yang itu berhormat tak ada berucap tepat kepada collaboration yang ada. Adakah penyertaan kementerian atau kerajaan untuk memantau supaya syarikat itu tidak menyalahgunakan kuasa? Oh tidak, yang berhormat untuk ini? Memang dalam agreement kita telah tetapkan bahawa ianya akan dikalibrate oleh autoriti tertentulah di dalam oleh jabatan siapa? kerajaan, dalam undang-undang dan kita? salah satu daripada pihak yang akan membantu ialah SIRIM. Puas hati yang berhormat. Oh. Okey.